Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada pelajar baharu Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang sesi 2021-2022. Sekarang, kita akan teruskan dengan slot terakhir MPPB kita iaitu ucap pertama dari Puan Pengarah Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang, Puan Latiza binti Latif. Silakan. Terima kasih kepada pengacara kita pada hari ini, Puan Rosa Niza, yang berusaha Cik Hajah Wan Nurdaina binti Wan Abdul Rahman, Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar, merangkap Timbalan Pengurusi Minggu Pengurusan Pelajar Baharu MPBB Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang, Dr. Nohisha Puan Rosa Niza, Ketua Jabatan Matematik, Encik Elmi bin Abdul Malik, Ketua Jabatan Sains, Dr. Nur Hisham bin Abdul Razak, Ketua Jabatan Sastra, Iktisas dan Sosial, Penolong Pengarah Ahli Ehwal Pelajar, Encik Muhammad Roslan bin Mukhtar, Penolong Pengarah Perperiksaan, Encik Muhammad Rashidi bin Mamat, Pegawai Eksekutif Kanan, Puan Hamidah binti Hassan, ketua-ketua unit, para pensyarah, pegawai dan anggota kumpulan pelaksana, semua pelajar ambilan baru Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang sesi 2021-2022, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur saya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama menjayakan Minggu Pengurusan Pelajar Baru sesi 2021-2022 Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua pelajar yang telah memilih Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang bagi mengikuti program matrikulasi jurusan kejuruteraan bagi sesi 2021-2022. Pelajar-pelajar yang telah mendaftar di kolej ini merupakan pelajar yang cemerlang yang telah mengambil langkah bijak memilih program matrikulasi KPM. Semua warga kolej cukup berbangga dan mengalu-alukan kehadiran pelajar ke kolej ini. Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang merupakan salah satu daripada 3 kolej matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia yang menawarkan program matrikulasi jurusan kejuruteraan di seluruh negara. Program matrikulasi KPM merupakan satu program persediaan bagi pelajar sebelum melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah pertama di universiti awam dalam dan luar negara. Tuan-tuan, puan-puan dan para pelajar sekalian, Minggu Pengurusan Pelajar Baru atau dikenali dengan MPBB bagi sesi 2021-2022 dikelolakan bersama oleh bahagian matrikulasi dan kolej matrikulasi, khasnya secara dalam talian dan dilaksanakan sepenuhnya di kolej kepada semua pelajar selama 2 hari bermula 26 Julai hingga 27 Julai 2021, iaitu hari ini. Syabas dan tahniah kepada pelajar yang telah memilih KMKPH sebagai tempat untuk menyambung pengajian ke peringkat ijazah pertama. Sesi pendaftaran pelajar baru secara dalam talian yang bermula pada 12 hingga 22 Julai yang lalu telah dilaksanakan dengan
lancar. Okay. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa dan penjaga kerana telah menunjukkan komitmen yang tinggi dan memberi maklum balas yang positif sepanjang sesi taklimat waris yang diadakan secara atas talian. Syabas dan tahniah kepada seluruh warga KMKPH yang telah bertungkus lumus memastikan proses pengurusan pelajar baru ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Seramai 430 orang pelajar yang telah ditawarkan untuk menyambung pengajian di KMKPH bagi sesi ini. Iaitu dalam 4 jurusan, iaitu khusus asas kejuruteraan, kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal dan kejuruteraan elektrik dan elektronik. Minggu pengurusan pelajar baru dirancang supaya pelajar dapat bersedia dari segi fizikal, mental dan emosi sebelum memulakan sesi pengajian sepanjang MPBB 2021. Para pelajar baru juga turut didedahkan dengan pelbagai bentuk pengisian yang bermanfaat bagi membantu pelajar memahami dan memulakan pelajar mengikuti pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian sepenuh masa bagi semester 1 dan secara hybrid pada semester 2. Pelajar perlu menanamkan iltizam, kesungguhan dan kerjasama, bertoleransi, bijaksana, merancang dan melaksanakan strategi berkesan untuk berjaya dalam pembelajaran. MPBB juga bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar baru tentang cara hidup dan budaya pembelajaran dalam program matrikulasi serta memberi peluang kepada pelajar untuk menyesuaikan diri dalam perubahan iklim kehidupan di Kolej Matrikulasi dan Pembelajaran masa kini. Saya mengharapkan agar semua pengisian dalam MPBB ini memberi impak kepada semua pelajar untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran dan budaya pembelajaran di sini. Seterusnya, pelajar diharapkan akan mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan semester program matrikulasi iaitu PSPM. Kejayaan tidak akan dapat dicapai dengan begitu mudah tanpa pengorbanan dan usaha yang bersungguh-sungguh. Semua pelajar mesti tekadkan nekat, gandakan usaha agar dapat mencipta kecemerlangan yang bermakna di KMKPH. Saya juga berharap agar semua pelajar dapat mengikuti kaedah pembelajaran diterapkan dengan bersungguh-sungguh, bergiat aktif dalam aktiviti core curriculum dan mempertingkatkan kemahiran insaniah sebagai persediaan ke alam universiti. Seluruh warga KMKPH, terutamanya para pensyarah, sedia memberi bimbingan, dorongan dan didikan kepada semua pelajar bagi memastikan semua pelajar dalam program matrikulasi cemerlang demi kejayaan dan masa depan kejayaan yang lebih baik. Seluruh warga Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang mengharap agar perancangan rapi yang dibuat untuk kebaikan para pelajar dapat mencapai objektif selaras dengan visi dan misi kolej walaupun kita berhadapan dengan situasi pandemik COVID-19. Seterusnya, saya ingin membicarakan berkaitan dengan operasi di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang. Kawan-kawan, para pelajar sekalian, operasi walaupun di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang ini, walaupun kita sedang menghadapi pandemik COVID-19, operasinya dari segi operasi pejabat adalah seperti sedia kala, iaitu pejabat hal ehwal pelajar, pejabat peperiksaan, pejabat unit peperiksaan, penilaian, pejabat pentadbiran beroperasi sepenuhnya
bermula dari jam 8 pagi sehingga jam 6 petang. Sekiranya para pelajar, tuan-puan mempunyai sebarang pertanyaan atau permasalahan, boleh diajukan kepada talian pejabat iaitu 06 09 4677 103. Ya, ini adalah nombor talian pejabat. Walaupun kita beroperasi dalam keadaan 60% di pejabat, 40% bekerja di rumah, talian kaunter kami sentiasa berlangsung mengikut waktu pejabat. Seterusnya, operasi berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Sebagaimana semua maklum bahawa kesan pandemik COVID-19 ini telah merubah landscape pendidikan, termasuklah di Kolej Metrokrasi Kejuruteraan Pahang ini. Bagi pembelajaran semester 1, PDP dalam talian akan dilaksanakan dengan mengaplikasikan strategi PDP Digital Classroom. Digital Classroom ini yang akan dibangunkan oleh pensyarah kolej kita lah. Antaranya video bahan pengajaran yang akan dibuat, adanya channel YouTube, nota-nota yang berbentuk gambar atau PowerPoint, dan pelajar semua boleh mengakses bahan PDP berkaitan secara dalam atau luar talian melalui platform pembelajaran D5 KPM. Jika pelajar mempunyai masalah dari segi talian D5, bolehlah menghubungi pegawai kami seperti mana yang telah ditaklimatkan sepanjang minggu MPBB ini. Di samping itu, dalam PDP secara online ini, saya ingin memaklumkan bahawa pelajar-pelajar kita dan juga kelas-kelas seperti mana yang telah tertera dalam jadual masing-masing nanti, akan adanya pemantauan dari segi kehadiran di kelas masing-masing, maknanya sesi kelas secara atas talian, dalam talian. Jadi pemantauan akan dibuat oleh pengurusan iaitu ketua-ketua jabatan, dan juga ketua-ketua unit, di samping pengarah juga akan membuat pemantauan dari segi kehadiran pelajar dan juga konten bahan pengajaran dan pembelajaran. Ini semua dilaksanakan sebab untuk memastikan pelajar-pelajar tidak akan ada seorang pun yang tercicir dari segi mengikuti PDP di KMKPH ini. Segala bantuan, segala rujukan akan dibantu oleh coach dan juga pensyarah mengikut mata pelajaran masing-masing. Suka saya ingin memberitahu juga kalau semester 1 pembelajaran kita sepenuhnya secara atas talian, manakala bagi pengajaran PDP semester 2 nanti, kita akan melaksanakan secara hybrid. Secara hybrid itu bermaksud ada juga kelas atas talian, terutamanya kuliah. Kemudian kita juga adanya kelas-kelas tutoran dan juga bengkel-bengkel secara hands-on dan juga secara bersemuka. Contohnya semester 2 nanti bagi aliran kejuruteraan asas, mereka akan mempelajari operational on 3D printer,
objek-objek tugasan yang menggunakan printer 3D, ya. Okey. Suka saya nak memperkenalkan barisan-barisan pensyarah mengikut unit-unit, okey, agar pelajar-pelajar, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mengenali mereka ini sebelum kelas kita akan bermula pada esok, iaitu 28 Julai 2021. Okey. Bagi unit matematik, ya. Okey. Saya ingin memperkenalkan pensyarah-pensyarah dan juga ketua unit, ya. Bagi unit matematik, ketua unit dia adalah Madam Fatiah, ya. Dibantu oleh ketua jabatan kita Madam Rosa, Madam Rohani, pensyarah matematik, Madam Suhana, dan juga Madam Wan Nasyariza, merupakan pensyarah kanan, dan juga Miss Emilia Hana yang merupakan pensyarah yang termuda yang keluar daripada program kecemerlangan pelajar yang telah melanjutkan pengajian di universiti luar negara. Ini adalah bekas pelajar kita, program matrikulasi yang telah diberi beasiswa untuk melanjutkan pengajian ke luar negara. Seterusnya, kita beralih kepada unit unit sains. Engineering, ya. Okey. Ini adalah jabatan kejuruteraan, ya. Okey, ini bahagian aliran electrical dan electronic engineering. Okey, ketua unit dia adalah Madam Heja, ya, dibantu oleh Madam Nabila yang juga merupakan pensyarah lulusan luar negara. Okey. Kemudian kita ada di unit mechanical engineering. Okey, kita ada pensyarah kanan Sir Wan Azlan dan juga selaku ketua unit, ya, dan juga pensyarah kanan Sir Aznan. Okey. Sir Wan Azlan ini merupakan TS, iaitu Professional Engineering, ya. Dia mendapat gelaran Professional Engineering. Okey, seterusnya Civil Engineering atau kejuruteraan awam. Ketua unit dia ialah Seraja yang merupakan pelajar PPC juga, ya, program pelajar cemerlang, ya, dari luasan luar negara. Kita ada Sir Rusairi merupakan pensyarah kanan, okey, dan juga Madam Ashikin juga daripada pensyarah lulusan luar negara, ya, PPC. Seterusnya kita ada basic engineering atau kejuruteraan awam. Kita ada Sir Talha selaku ketua unit yang merupakan pelajar ataupun pensyarah dari program PPC, ya. Dan kita ada Sir Dahari merupakan pensyarah subjek matter expert, ya, dan juga pensyarah kanan. Okey, kita ada Sir Nizar yang merupakan produk daripada PPC juga, okey. Dan juga kita ada Miss Syamina juga dari program PPC, ya. Okey. Ini adalah antara yang di aliran kejuruteraan, ya, aliran kejuruteraan. Seterusnya kita pergi kepada unit fizik. Okey. Unit fizik ini Sir Elmi merupakan ketua jabatan, ya. Ketua unit, ya, dibantu oleh Madam Hidayah, ya. Ketua unit.
Seterusnya Oswadi merupakan pensyarah kanan. Okey. Kita ada Madam Maria ya yang juga berasal daripada program PPC. Okey. Sir Arif merupakan pensyarah kanan yang banyak terlibat dalam inovasi. Okey, kemudian kita ada Madam Razina juga pensyarah kanan. Okey, seterusnya kita ada Sir Ishak merupakan produk PPC juga, ya, program pelajar cemerlang yang berurusan ke luar negara. Kemudian Miss Alia juga pensyarah PPC, okey, dan juga Madam Najian juga adalah pensyarah PPC. Okey, seterusnya ialah unit kimia iaitu chemistry. Okey, Madam Faizah merupakan ketua unit. Okey, ketua jabatan masih lagi Sir Elmi ya. Kemudian Sir Zukiman merupakan pensyarah kanan dan juga SME dalaman kolej ya. Kemudian Madam Fajrani juga pensyarah kanan. Mistah Mistah Mizi. Okey. Kemudian kita ada Madam Afika merupakan produk PPC. Kita ada Miss Bazila juga produk PPC dan Madam Nurulina juga pensyarah yang berasal dari produk program PPC. Okey. Baik. Itu adalah antara pensyarah atau tenaga pengajar yang akan pelajar-pelajar sekalian dalam mencapai kejayaan yang cemerlang di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang ini. Okey, saya ingin memaklumkan bahawa PDP ya, pengajaran dan pembelajaran untuk semester 1 ini bermula pada 28 Julai ya, bukan 26 ya, bukannya 1 Ogos ya, 28 Julai iaitu esok, bermulanya esok sehingga 13 Disember iaitu 18 minggu PDP. Kemudian kita ada ulang kaji 1 minggu iaitu bermula pada 8 Ogos hingga 8 Disember hingga 4 Disember hingga 8 Disember. Kemudian kita akan menduduki peperiksaan akhir semester lah. Ya, semester 1, PSPM semester 1 pada 9 Disember hingga 16 Disember. Dan pelajar-pelajar akan boleh bercuti bermula pada 17 Disember hingga 2 Januari. Okey, semester 2 akan bermula pada 3 Januari sehingga 13 Mei 2022, minggu ulang kaji pada 14 hingga 18 Mei 2022 dan peperiksaan kita akan bermula pada 19 Mei hingga 26 Mei 2022. Sama juga semester 2 kita akan menghadapi pengajaran dan pembelajaran selama 18 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti. Para pelajar, tuan-tuan dan perempuan masih bersama dengan saya ke? Okey. Itulah selalunya kalau ucap tama ni kita berada di dewan, kita boleh nampak respon para pelajar Tapi bila bercakap dalam TV ni tak tahu apa respon dia. Okey. Saya berharaplah pelajar-pelajar baru masih ada di sini masih ada di sini bersama dengan saya secara langsung untuk ucap tama. Dia tidak tak sepatutnya menjadi terlalu formal. Okey. Okey. Baik, seterusnya saya ingin menyambung berkaitan dengan
standard operasi prosedur atau SOP ya di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang. Mungkin semua orang tanya, bagi semester 1 bermula pada esok sehingga Disember, 3 Disember, para pelajar akan berada di rumah masing-masing untuk mengikuti PDP secara dalam talian. Jadi saya selaku pengarah, mohon anak-anak pelajar menjagalah SOP masing-masing walaupun insurans anak-anak pelajar semua akan mula aktif. Saya rasa dah mula aktif bermula pada 26 Julai sehingga tamatnya pengajian di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang ini. Jadi nasihat pengarah ni, jagalah SOP walaupun di rumah. Kalau nak keluar ke mana-mana, sila pastikan 3W, kemudian elakkan 3S, iaitu kerap mencuci tangan, memakai pelindung muka, menjaga pencarakan dan elakkan daripada bersesak-sesak. Sebab pelajar berada di rumah, bukan berada di asrama. Jika berada di asrama nanti pada semester 2, semua akan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh KKM dan MKN. Kena patuhilah. Yang itu nanti kita akan taklimatkan sekali lagi macam mana nak mendaftar masuk ke kolej pada semester 2 nanti. Macam mana SOP di asrama, di bilik kuliah, bilik tutoran, di masjid, dan semua kita akan taklimatkan semula. Sebab kalau baru sekarang taklimat ni mungkin dah lupa, kan? Jadi kita akan taklimatkan pada hujung Disember, semasa pelajar akan mendaftar masuk ke kolej secara fizikal. Dan di situlah nanti akan berjumpa dengan rakan-rakan yang selama ni dikenali secara maya, dalam YouTube, dalam kelas Google dan sebagainya. Nanti kat situlah nanti kita akan berkenalan. Namun begitu, pelajar-pelajar perlu menjaga selain daripada kesihatan juga menjaga keselamatan. Itu yang penting. Walaupun insurans ada, anak-anak semua, anak-anak pelajar semua di bawah lindungan insurans, tapi jagalah keselamatan. Kalau ada masalah dari segi keselamatan, manalah tahu tiba-tiba ada yang jatuh basikal, kemudian luka, ada yang jatuh motosikal, kami tidak mendoakanlah, kami hanya mendoakan yang baik-baik saja ni, pelajar-pelajar yang telah mendaftar dengan kolej kita ni, jadi kenalah menjaga keselamatan itu. Kalau ada masalah, hubungilah orang yang perlu dihubungi selain daripada coach masing-masing. Boleh juga menghubungi pegawai ataupun penolong pengarah hal ehwal pelajar, iaitu Encik Roslan bersama dengan pembantu dia yang semua dah kenal semalam. Saya dengar cikgu dengar dia punya soal jawab semua sungguh meriah, iaitu Hajah Rosni. Apa saja yang berkaitan dengan diri, keselamatan, kesihatan, semua dimaklumkan. Apa-apa masalah dari segi allowance, dan juga masalah dari segi
dokumen-dokumen, sila maklumkan kepada hal ehwal pelajar. Tapi jika masalah dari segi PDP, jangan lupa kita ada coach kita ada pensyarah kita, yang boleh membantu. Apapun mesti dimaklumkan dengan segera. Jangan tunggu sampai minggu ulang kaji beritahu saya tak masuk kelas, kemudian saya tak dapat nota, saya tak faham. Jangan tunggu saat akhir. Mesti tunggu seminggu tu mesti ulang kaji dan pastikan apa yang tidak faham kita dah boleh selesaikan pada minggu itu. Okey, baik. Saya sebagai pengarah di Kolej Meritokrasi Kejuruteraan Pahang ini, KMKPH ini, mengharapkan pelajar-pelajar dapat memanfaatkan maklumat yang diterima sepanjang NPBB selama 2 hari, mulai 26 hingga hari inilah. Sekiranya masih kabur lagi, seperti mana saya ulang semula. Sekiranya masih kabur dengan maklumat, bolehlah menghubungi pensyarah, coach dan unit hal ehwal pelajar. Para pelajar, pengarah harap, cikgu harap, pensyarah-pensyarah juga berharap, akan terus kekal berada di KMKPH sehingga tamat program. Pada 26 Mei 2022. Seterusnya, harapan saya bersama-samalah dengan kami untuk meneruskan kecemerlangan dan menyambung pengajian di peringkat ijazah pertama di Universiti Awam dalam dan luar negara dalam bidang kejuruteraan. Sebagaimana para pelajar sedia maklum, PDP akan bermula pada esok mengikut jadual yang telah ditetapkan. Namun, pelajar perlu mengenal pasti tindakan perkara-perkara yang perlu diambil sebelum PDP dimulakan, iaitu memastikan kelas atau praktikum yang betul untuk memasuki aplikasi Reach Out KMKPH. Kemudian merujuklah jadual yang ditetapkan. Jangan tersalah kelas. Dah akhir-akhir baru perasan, alamak, bukan kelas saya. Kemudian menggunakan pautan link pensyarah yang diberikan dalam info Telegram. Perlu diingatkan, semua pelajar yang telah mendaftar di KMKPH perlu memasuki atau menjadi ahli Telegram KMKPH. Kerana semua maklumat, semua perubahan terkini dari semasa ke semasa akan dimaklumkan dalam grup Telegram. Tidak lama lagi kita akan wujudkan pula Telegram untuk para ibu bapa supaya ibu bapa dan penjaga boleh mengetahui prestasi anak mereka. Boleh mengetahui berapa ramai yang tak hadir kelas. Boleh mengetahui siapa yang tidak boleh menghantar tugasan. Ini kenapa apa? Kenapa kita buat begini? Adalah sebagai salah satu kawalan untuk memastikan kecemerlangan anak-anak pelajar. Itu yang nombor 1. Sebab Kolej Meritokrasi Kejuruteraan Pahang adalah menjadi accountability pensyarah-pensyarah dia untuk memberikan ilmu bersama-sama dengan kemahiran yang anak-anak perlukan ketika menyambung pengajian di universiti bagi pengajian ijazah pertama di Universiti Awam luar swasta pun dalam dan luar negara. Jadi kita kena bertindak. Kita tak boleh tunggu saat terakhir baru kita nak maklum. Tidak. Jangan risau.
Yang mana yang tak hadir disebabkan ada kecemasan, maklumkan. Okey, kita ada bahan-bahan PDP yang boleh diakses melalui luar talian ya. Nanti pensyarah akan beri link dia. Ya. Okey, baik. Saya menaruh harapan yang penuh kepada para pelajar untuk terus komited ya bersama kita untuk merealisasikan visi dan misi kolej dan menjadi aset dalam membangunkan negara pada masa hadapan selaras dengan revolusi industri 4.0 ya. Marilah kita bersama-sama komited menjalani pembelajaran secara dalam talian dan berdoa agar dapat bertemu muka pada semester 2 nanti. Ya. Okay. Sebelum mengakhiri ucapan saya ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada jawatankuasa penganjur MPBB yang diketuai oleh Hajah Wan Nordiana, kerana berjaya melaksanakan MPBB yang sangat bermanfaat ini. Sesungguhnya, saya akan sentiasa menyokong penuh dengan program-program yang mampu memberi impak kepada pembangunan pelajar di kolej ini. Segalanya bermula di sini. Dengan kata-kata itu, saya sudahi dengan ucapan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rasminya saya menutup majlis minggu pengurusan pelajar baru sesi 2021-2022. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, sekian sahaja Minggu Pengurusan Pelajar Baharu bagi sesi 2021-2022. Terima kasih di atas perhatian dan kerjasama daripada yang diberikan daripada semua pelajar serta ahli keluarga dan waris. Mohon untuk semua pelajar alert dengan info-info dan maklumat yang diberikan selepas ini di dalam channel Telegram Info Official KMKPH Pelajar sesi 2021-2022. Pastikan setiap pelajar yang berdaftar sahaja yang join channel Telegram ini ya. Dan seperti yang dalam taklimat sebelum ini saya dimaklumkan, link reach out KMKPH akan di share dalam channel Telegram pada jam 5 petang dan diharap pelajar bersedia untuk meneliti senarai nama dan jadual waktu serta saya nasihatkan untuk minggu ni bersedia dengan PDP, berhubung dengan pensyarah masing-masing untuk dapatkan nota-nota, boleh print dulu ataupun tengok channel-channel YouTube bagi setiap unit yang telah disediakan. Itu sahaja daripada kami, warga kerja Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang. Harap semua dapat meneruskan PDP dengan ceria dan seronok. Dan kita akan jumpa pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.